insyaallah. Kafkan. Bismillah. Allahu akbar. Ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Fadhil Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa Masjid Kota Damansara, para jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita memanjangkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur di atas peluang dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sedang kita berkemungkinan ada masanya keimanan kita dan ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala seakan tidak mampu dan tidak layak untuk kita menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atas segalanya, Allah terus menerus memberikan kepada kita peluang dan masa untuk sama-sama kita memperbaiki diri dan mengisi kehidupan kita, ahli keluarga kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dunia ini dan juga untuk akhirat sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada hari ini, pada malam ini insya-Allah. Makasih juga kepada pihak masjid, jadual asalnya pada hari Selasa 2 hari lepas, namun kebetulan saya bertugas di luar kawasan, maka dapat diberikan tarikh alternatif iaitu pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, rujuk pada surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-46. Sesibuk manapun kita, mungkin bermula pada malam ini dan keseluruhan hari esok, usahakanlah untuk menyantuni surah Al-Kahfi. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa surah ini bila dibaca dan tempoh masanya, waktu sunatnya itu adalah bermula daripada malam ini dan keseluruhan hari Jumaat, ianya akan menjadi nur dan cahaya buat kita semua insya-Allah. Pada ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang bermaksud harta benda dan anak pinak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Muslimin dirahmati Allah,
kena dengan tajuk pengajian kita, iaitu berkaitan tentang kekeluargaan menurut prinsip Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat 46 surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahawa harta benda yang kita miliki serta anak pinak yang dikurniakan kepada kita, kesemuanya itu adalah merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kepada kehidupan dunia. Bagaimana ingin kita faham analogi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ayat ini, bahawa anak-anak kita itu adalah perhiasan. Mari sama-sama kita umpamakan dan kita ingat semula bagaimana kita mengisi sedikit demi sedikit perabot perkara-perkara yang kita suka untuk lihat dan seronok kalau ianya ada di dalam rumah kita. Kita panggil itu sebagai satu perhiasan. Perhiasan ini subhanallah nilainya itu besar. Kerana itu sesiapa sahaja yang beli satu jenis perhiasan untuk rumahnya, kalau dia orang yang minat bunga, maka bungalah. Kalau dia merupakan orang yang minat kepada lukisan-lukisan abstrak, maka itulah yang dia akan cari. Kalau orang ini jenis minat kepada keychain ataupun apa juga bentuk perhiasan, maka itulah yang akan banyak di rumahnya. Dia ahli sukan, dia suka jenis-jenis sukan yang tertentu, maka peralatan sukan itulah yang dijadikan sebagai perhiasan. Dan perhiasan ini nilainya itu mahal. Pertamanya, tuan punya perhiasan ini dia pasti akan meletakkan perhiasan itu di tempat yang paling strategik di rumahnya. Dia tak beli mahal-mahal. Kadang-kadang beli bukan di negara ini, kena pergi ke negara luar untuk dapatkan perhiasan. Itu hobi dia untuk kumpul. Dia tak akan simpan dalam store ataupun dalam bilik kompartmen kecil di bawah tangga ataupun di ceruk wet kitchen di bahagian belakang sekali. Dia pastikan bahawa perhiasan itu diletakkan di tempat yang sangat strategik untuk dia lihat, untuk tetamu dia lihat, untuk dia jadikan tempat itu diletakkan perhiasan. Maka keseluruhan ruang yang ada, tempat dia letak perhiasan itu akan berubah atau dinaik taraf atau lebih terserlah. Pemilihan wallpaper yang matching dengan langsir rumah kita, bidet yang ada untuk landscape dan segala-galanya, semuanya itu berkaitan. Dan dia akan pastikan diletakkan di tempat yang sebegitu. Mengapa? Dekat dengan mata, dekat dengan hati dia, sebagai hiburan untuknya dan juga untuk memberikan keselesaan kepada tetamu-tetamunya yang hadir. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan gambaran bahawa anak-anak ini, wahai muslimin muslimat, anak-anak kita ini umpama perhiasan. Kita sebagai ibu dan ayah dalam mendidik anak-anak perlu meletakkan anak-anak ini seperti mana kita jaga benar-benar teliti tentang perhiasan. Orang yang minat tentang pinggan mangkuk, barang-barang yang dibuat daripada tembaga ataupun perak yang ada tempoh masanya, mesti dilap, mesti dibersihkan ataupun dipolish. Maka begitulah juga dengan anak-anak kita yang menjadi perhiasan. Apa yang menjadikan mata kita ini rasa tenang melihat? Para ulama menyatakan bahawa antaranya Al-Imam As-Sa'di, bila dia mentafsirkan istilah qurratu a'yun ataupun qurratul ain yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan lafaz penyejuk mata dan penenang hati, iaitulah cahaya mata anak-anak.
Maksudnya di sini penyejuk mata ialah mata ibu dan ayah itu jadi tenang, hatinya jadi gembira bila melihat perhiasannya itu, iaitu anak-anaknya melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya itu pula diletakkan di tempat yang strategik, kena dengan sudutnya, kena dengan tempatnya, kena dengan masanya. Bila waktu subuh, anak itu berada di tempat untuk melaksanakan solat subuh. Begitulah juga dengan waktu-waktu solat yang lain. Bila ada ibadah-ibadah sunat yang dibuat bersama keluarga, maka anak itu juga berada di situ. Di sinilah Al-Imam Sa'di menyatakan bahawa maksud penyejuk mata qurratul ain itu bila mata kita sebagai ayah dan ibu sejuk dan tenang melihat anak-anak perhiasan sedang melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsep perhiasan di rumah yang kita ingin cuba gali dan faham, kerana Allah menggandingkan anak-anak itu diumpamakan seumpama perhiasan. Bila kita dah beli satu perhiasan yang harganya itu mahal, kadang-kadang dia bersifat masterpiece, tak ada dah lagi edition tu keluar, limited edition. Kalau kita letakkan itu di ruang makan ataupun diletakkan di ruang tamu, di kabinet TV, di wardrobe dalam bilik master bedroom kita, atau di mana-mana sudut sekalipun, perhiasan itu biasanya kita akan pastikan suasana sekeliling, benda-benda yang ada sekeliling tempat kita letak perhiasan itu adalah benda-benda yang menyokong keterampilan perhiasan tadi. Beli tembikar daripada Sarawak yang cantik, besar, mahal, kita tak akan letakkan kelilingnya itu selipar Jepun kita. Kita juga tidak akan letakkan situ tong sampah tempat kita buang sisa-sisa makanan. Walaupun perhiasan itu sifatnya mahal, tetapi kita tidak akan letakkan di kiri kanan kelilingnya itu dengan benda-benda yang tak berkenaan. Dalam masa yang sama, perkara-perkara yang tidak elok, perkara-perkara yang kotor dan sebagainya. Kita akan pastikan kalau beli bunga yang besar, akan ada anak-anak bunga-bunga yang kecil lagi, daun-daun dan sebagainya, yang sekata, seia, satu tema, sedondon dengan perhiasan yang kita beli tadi. Kalau kita beli satu lukisan gambar dan kita bingkaikan dia, letakkan di dinding, pasti akan ada benda-benda lain yang kita jadikan sebagai interior design kita itu di sudut ataupun di ruang rumah kita, dengan benda-benda yang boleh menyerlahkan lagi penampilan perhiasan kita tadi. Kita takkan campur adukkan dengan benda-benda lain. Maka begitulah juga bagaimana orang yang beriman kepada Allah diajar di dalam Al-Quran untuk melihat anak-anaknya ini. Benar dia mendidik anaknya dengan kehebatan, disiplin, tapi dalam masa yang sama ibu dan ayah bertanggungjawab untuk memastikan persekitaran sekeliling anak-anak tadi juga dalam keadaan dan suasana yang salihah. Rakan-rakannya, ke mana dia pergi, apa aktivitinya, kerana tak kena kalau sekiranya perhiasan yang mahal diletakkan di tepi tong sampah yang kita semua tahu apakah fungsi dan peranannya, ataupun diletakkan di tempat dan di sudut yang tidak dapat menyerlahkan keterampilannya. Subhanallah, ketinggian gaya bahasa Al-Quran bila Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita satu perumpamaan, ianya bukan sekadar satu bidalan atau penukar kata, tetapi mengajak kita sebagai pembaca Al-Quran untuk melihat rasional mengapa ayat itu disebut sedemikian. Kita cuba lihat pula dalam Al-Quranul Karim, rujuk dalam surah namanya surah At-Tur. Alif Lam Ta Waw Ra. At-Tur, lihat pada ayat yang ke-21.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman serta yang anak-anak dan cucu-cucu mereka mengikut mereka dalam keimanan, maka kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala, menghubungkan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka itu dengan diri mereka bila di hari akhirat nanti, dan kami, iaitu Allah, tidak mengurangi walau sedikit pun daripada pahala amal mereka. Kenapa? Tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang dikerjakan dan diusahakannya sendiri. Pada surah At-Tur ayat 21 ini, nilai dan elemen kekeluargaan Islam terlalu besar. Dan kita cuba lihat dalam ruang yang ada ini insya-Allah satu persatu. Pertamanya, bila Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat dengan lafaz walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, lantas anak-anak mereka, cucu cicit mereka, zuriat mereka itu mengikuti mereka di dalam keimanan. Yang pertamanya pada lafaz ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas tentang nikmat kekeluargaan. Bagi mereka yang memiliki keluarga, kena insaf dan yakin, pertamanya itu adalah nikmat. Belum kira lagi berapa jumlah ahli keluarga. Mungkin 10 orang, suami, isteri dan anak-anak. Mungkin 8, mungkin 5, mungkin hanya berdua, suami dan isteri sahaja melayari kehidupan rumah tangga. Bila berkeluarga, khabarkan kepada pemuda-pemuda kita dan kepada pemudi-pemudi muslimah kita kekeluargaan, dan jadikan diri kita sebagai orang yang berkeluarga tanpa mengira besar mana keluarga kita. Pertamanya, ia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nikmat yang Allah bagi ini kepada kita, Allah masukkan dalam diri kita itu, sama ada kita ini ayah, atau kita ibu, atau kita anak sulung, atau juga cucu sulung, anak bongsu dan sebagainya. Allah masukkan dalam diri kita ini rasa sayang, rasa kasih kepada ahli-ahli keluarga kita, rasa ingin selalu berjumpa. Lama tak dapat jumpa, maka timbul rasa rindu dan sebagainya. Lantas bila rasa ingin selalu jumpa, selalu nak nengok depan mata, akan menjadikan apa-apa yang kita buat, itulah pengorbanan kita kepada orang yang kita cinta dan kita sayang. Zaman ini saya kira bermula daripada akhir 70-an dulu dan era awal-awal 80-an hingga sekarang, ibu dan ayah yang suka dan sayang untuk melihat anak-anak mereka depan mata, sebenarnya tak lama pun, sekejap sangat, masa anak-anak kita itu secara fizikal akan berada depan mata kita ataupun dekat dengan kita. Antaranya adalah kerana sekitar umur 12 tahun lebih ataupun 13 tahun, ada rezeki anak-anak tadi dapat masuk ke sekolah berasrama. Kita juga yang beria-ria isi orang nak masuk sekolah asrama tu. Maka anak itu secara teknikalnya telah melangkahkan kaki keluar daripada rumah kita. Balik pun hanya waktu cuti sekejap-sekejap sahaja. Anak itu sudah tidak ada lagi depan mata kita. Berapa lama dengan kita? Sekitar 13 tahun. Dan selepas itu sekali dia keluar,
kalau ikut hukumnya dia tak balik dah. Kalau balik pun mungkin jumpa sekejap-sekejap, apatah lagi di peringkat universiti, college dan sebagainya. Jadi masa kita dengan anak-anak yang berada di hadapan mata itu sebenarnya sangat-sangat singkat. Kerana itu kita akan timbul rasa kerinduan tidak berjumpa dengan ahli keluarga dan sebagainya di dunia ini. Ibu dan ayah juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan membiarkan anak-anak mereka ini, sama ada depan mata ataupun sebaliknya, tidak dibekalkan dengan didikan-didikan agama. Rasa risau itu tetap ada. Anak saya yang dah berusia 20-an, 3-4 orang pun dah dewasa, masih lagi ada rasa risau dalam diri kita. Ni dah dekat nak isyak, maghrib dia dah solat ke belum? Subuh tadi dia bangun ke tidak? Auratnya dia jaga ke tidak? Walaupun dah berkahwin. Subhanallah, itu adalah merupakan rasa kasih dan cinta seorang ayah ataupun ibu dan rasa tanggungjawab mereka kepada anak-anak mereka. Lantas pada perenggan pertama ayat ini, surah At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan nikmat tambahan kepada ibu dan ayah dan juga ahli keluarga. Yang pertamanya ialah di dunia ini bila dapat jumpa, bila dekat akan timbul rasa kasih, sayang, seronok, gembira. Walhal kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, dan anak-anak juga mungkin tak sampai dewasa dah meninggalkan rumah kita atas pelbagai sebab dan faktor. Maka Allah berikan nikmat bagi mereka yang beriman, insya-Allah nanti di hari akhirat, hari di mana zaman kekal abadi selama-lamanya, maka akan dipertemukan semula dengan ahli keluarga. Syaratnya adalah ibu dan ayah itu perlu memastikan penyampaian ajaran agama Islam ini disampaikan kepada anak-anaknya dan juga kepada cucu-cucunya. Boleh dialu-alukan, hantarlah anak kita ke mana-mana institusi, apa juga peringkat rendah, menengah, tinggi untuk mempelajari ilmu agama. Tetapi dalam masa yang sama, jangan kita sebagai ibu dan ayah terlepas peluang. Kena juga kita ini mendidik dan mengajar mereka ilmu-ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya dia sepanjang usianya diingat. Orang yang pertama mengajarkannya surah Al-Fatihah adalah ibunya ataupun ayahnya. Itu adalah merupakan ilmu yang hebat sepanjang kehidupan. Allah sambung dengan lafaz alhaqna bihim dzurriyyatuhum, yang bermaksud kami, iaitu Allah, menghubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka nanti bila di hari akhirat. Ini adalah merupakan satu kelebihan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman. Ditambah pula orang yang beriman itu, kerana iman ini tidak boleh diwarisi, iman mesti diusahakan. Bila orang yang beriman, tambahan nikmatnya bila anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai ke cicit-cicitnya semuanya kekal dalam keimanan, ini adalah merupakan tambahan kehebatan martabat yang tinggi Allah berikan kepada ibu dan ayah. Kerana itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah al-haqna, alif lam ha qaf nun alif. Kami bawakan, kami dekatkan. Dia daripada kata akar bahasa Arab lahiqa, lam ha qaf, yang membawa pelbagai makna. Pertamanya, perkataan al-haqna ataupun lahiqa dalam ayat ini membawa makna mengejar. Ibu dan ayah berada di depan dari sudut usia, dari sudut pengalaman, dari sudut fizikal. Anak-anak ini dibawa untuk dekat, seakan anak tu kejar mak dan ayah dia. Umpama anak-anak kita kecil yang baru bertatih jalan, kita ingat dulu-dulu masa anak kita kecil,
Kita hulur tangan, mari datang sini, mari datang sini. Kita jaga dan kita pimpin dia. Begitulah kita nakkan proses dan aktiviti-aktiviti yang meningkatkan keimanan kepada Allah, usaha daripada ibu dan ayah untuk anak-anak. Kerana itu Allah gunakan perkataan lahiqa yang membawa makna kejar. Kedua, perkataan lahiqa dalam ayat ini membawa makna sampai. Maksud sampai itu adalah usaha ibu dan ayah itu jangan pegat sekerat jalan. Pastikan bahawa anak-anak tadi memang benar-benar ikut dia pada perkara-perkara yang berteraskan agama, pada benda-benda yang bersifat dunia, kehidupan, pilihan. Selagi mana harus, silakan dengan pilihan masing-masing, cara minat masing-masing. Tetapi kepada penyampaian ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, biar kita bukan sekadar buat secara acuh tidak acuh, tapi biar ianya sampai. Contohnya bila kita kejut anak kita subuh, bukan sekadar kita gerak kita tinggal. Kita gerak sampai ke peringkat kita pastikan sampai dia bangun, dan kemudian dia bersihkan diri, dia berwuduk, maka dia solat. Begitulah juga tentang ibadah-ibadah yang lain. Ketiga, perkataan lahiqa ini di dalam ayat ini membawa makna mencapai. Kita sebagai ibu dan ayah bukan sekadar mahukan anak itu tahu dan kemudian kejar ikut kita, boleh buat sama-sama. Dalam masa yang sama biar tercapai tujuan dan objektifnya. Kalau solat itu 4 rakaat, biar sampai 4 rakaat dan sempurna. Begitulah juga dengan ibadah puasa dan juga tentang perintah-perintah agama yang lain. Keempat, makna perkataan lahiqa di dalam ayat ini artinya menyertai. Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti akan pastikan ibu dan ayah yang beriman ini disertai oleh anak-anak mereka di tempat yang sama di dalam syurga. Di dunia ini kalau kita membeli mana-mana package pelancongan yang dah ada itinerary dia 7 hari, 10 hari, 12 hari travelling dan sebagainya, kita perlu menyertai daripada awal hingga akhir. Daripada urusan di lapangan terbang, di hotel check-in, pergi ke tempat-tempat makan dan sebagainya, penyertaan itu penting. Dan sampai ke setiap tempat akan dikira jumlahnya cukup ataupun tidak. Kita pergi umrah dan haji juga begitu. Maka istilahnya Allah bawa nanti di hari akhirat dengan syarat keimanan yang tidak boleh diwarisi daripada ayah kepada anak. Anak ini juga dalam masa yang sama kena dipastikan ada usahanya untuk memastikan dia juga menjadi orang-orang yang beriman. Ahli keluarga yang mempunyai iman akan disertakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama di syurga. Makna seterusnya yang kelima bagi perkataan lahiqa ialah menjadi sama taraf. Mak dan ayah berada di atas, anak-anak nanti di hari akhirat di dalam syurga akan berada sama taraf dengan ibu dan ayahnya. Semua orang masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kadar amalannya dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza antara kawan-kawan, apatah lagi berbeza antara ahli keluarga. Dan syurga itu mempunyai martabat tingkatan yang pelbagai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak-anak dan cucu keturunannya ini berada bersama. Sikit soalannya, apa berapakah kadar tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak? Kadar tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Ada soalan daripada tuan kita tadi bertanya tentang saya tengah naik bukit tadi ni, saya turun balik kejap, duduk minum air, nanti kalau lepas ni saya naik balik ya. Tak jadi naik bukit. Kadar tentang tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anaknya. Subhanallah, soalan yang baik.
Menyantuni soalan daripada tuan tadi, minal mahdi ilal lahdi, bermula daripada kelahiran anak sehinggalah kepada kematian ibu dan ayahnya ataupun siapa yang dulu, begitulah tanggungjawab ibu dan ayah dia berjalan terus. Saya berikan contoh berdasarkan sepotong hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib yang merupakan sepupu dan juga menjadi menantu kepada anak menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Sayyidina Ali berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam Nabi ini sebagai bapa dan bapa mertua pergi ke rumah anaknya yang dah berkahwin ni. Ketuk pintu, bagi salam. Soalan pertama bapa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah ala tusalliyan, kamu berdua dah solat malam ke belum? Padahal kawan berdua tu dah kahwin dah pun, dah dewasa. Sebagai ayah, Nabi tanya, ala tusalliyani, kamu berdua dah solat malam ke belum? Jawab menantunya, anak menantunya. Menantu kita jawab belum tentu lagi kan. Ini menantu Nabi SAW. Cara jawabnya, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam hadis ini, anfusuna biyadillah, jiwa kami, nyawa kami ini adalah milik Allah. Allah yang pegang. Insya'a, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala nak kejutkan kami, maka kami akan bangkit dan kami solat malam. Artinya anak menantu ni kata kepada ayahnya, tak perlulah sampai kena datang rumah. Sekarang ni mungkin orang telefon atau menggunakan apa juga bentuk platform messenger untuk hantar maklumat. Tak perlulah sampai ke tahap itu untuk tanya dah solat malam ke belum. Bukan tanya solat fardu ni, solat qiyamul lail, solat malam. Kenapa? Sebab jiwa kami ini, kata Sayyidina Ali, di tangan Allah. Kalau Allah nak kejutkan kami, kami bangun. Mendengarkan jawapan itu, Nabi SAW berpaling balik. Tak masuk pun rumah, Nabi balik. Dan bila Nabi pusing tu, sambil Nabi menepukkan tangannya ke pehanya, tepuk sikit ke peha, Sayyidina Ali bin Abi Talib selaku perawi hadis ini mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan membaca sepotong ayat daripada surah Al-Kahfi, bahawasanya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala aktsara syai'in jadala. Antara sifat manusia ini adalah suka sangat bertaki. Itu bahasa orang kampung. Suka sangat kalau orang bagi pesanan, bukan melawan tapi menjawab. Ada je alasan dia. Macam kita suruh anak kita, buatlah ni, nantilah buat ni dulu, buat itu dulu, akhirnya tak buat. Manusia ini sifatnya suka berdebat, suka bersalah dan berselisih pandangan, sukar nak menerima pandangan orang lain. Walaupun pandangan orang lain itu betul, dia mesti ada jawapan dia sendiri. Itu maksud aktsara syai'in jadala. Itu pendetailan dan perincian tafsiran dalam bab yang lain. Tapi menyantuni soalan tuan tadi itu, sampai ke tahap itu tanggungjawab ibu dan ayah. Sama ada anak kita lelaki atau anak kita perempuan, sama ada dia kecil, tanggungjawab kita meraihkan umur dia cara budak kecil. Dia dah remaja, dah dewasa, kita raihkan cara gaya dia sebagai orang dewasa. Dia dah berkahwin, dah ada suami ataupun isteri, tanggungjawab ibu dan ayah pada perkara-perkara yang melibatkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap berjalan. Walaupun anak kita ada suaminya, anak kita itu ada isterinya dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu daripada trademark ataupun cara Nabi menunjukkan kepada kita
setakat mana tanggungjawab kadarnya yang tuan tanya tadi itu, kadar tanggungjawab dan rasa prihatin ibu dan ayah kepada anaknya. Mudah-mudahan menjawab tuan. Dengan masa baki yang ada, saya cuba naik bukit balik. Juga ada sebelum insya-Allah. Syak kita 8.39. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa anak dan juga cucu serta ayah mereka ini akan dijadikan sama taraf dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya kesemuanya itu berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi konsepnya adalah anak tadi, cucu tadi, mereka ini semua walaupun dalam keturunan kita, setiap seorang itu berdasarkan kepada amalan masing-masing. Seorang anak tidak boleh katakan bapa saya tok guru, mak saya ada sanad ijazah di dalam qiraat ataupun tarannum, tajwid dan sebagainya, untuk menyatakan bahawa mereka tak perlu buat apa-apa. Ataupun tidak boleh ada mana-mana anak yang menggunakan alasan ayah saya pun mengaji agama tak tinggi, dulu ayah saya sekolah orang putih, dia pun tak belajar bab-bab agama, lalu anak tadi menyatakan alasan bahawa dia pun tak perlu untuk mengaji agama. Dua-dua cara ini subhanallah tidak seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kenapa? Kerana keturunan itu penting. Dia termasuk di dalam salah satu daripada maqasid syar'iyyah, tujuan-tujuan kenapa adanya hukum syarak. Antaranya adalah untuk hifdzun nasab ataupun hifdzun nasal, menjaga keturunan itu penting. Tetapi bila di hari akhirat nanti, kedudukan di dalam syurga tidak sama. Nak masuk ke dalam syurga itu juga, anak tadi kena atas kreditnya sendiri. Cucu tadi sayang macam mana pun dia dengan atuknya di dunia ini, masuk ke syurga itu dengan kreditnya. Mana-mana atuk ataupun ayah tidak boleh untuk mengeluarkan anaknya, cucunya daripada neraka. Wal'iyadzubillah, kalau sekiranya ada keturunan kita itu dicampakkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kerana itu di dunia ini subhanallah, tugas kita adalah untuk menyantuni al-aqarib. Maksudnya saudara mara. Bukan saja kita kena rapat dengan saudara mara, kita kena kenalkan anak-anak kita ini dengan saudara mara. Jangan sampai anak-anak kita sepupu dengan sepupu pun tak kenal, pak cik, pak saudara, mak saudara, pak menakan dia pun tak kenal dan sebagainya. Tanggungjawab kita sebagai ibu ayah untuk memperkenalkan mereka itu di dunia. Lantas dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan lahiqa tadi, alhaqna. Allah bawa anak-anak dan cucu tadi kejar sampai capai yang sama, berada di taraf yang sama dengan kedua ibu bapa, kekal duduk di dalam syurga selama-lamanya. Syarat yang pertamanya adalah setiap seorang daripada ahli keturunan kita itu mesti layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dia tak boleh hanya bersandarkan mengharapkan syafaat, dia dulu kena layak. Dah masuk dalam syurga, kemungkinan ayahnya berada di kelas pertama, dia berada di kelas ekonomi. Di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala bawa anak cucu tadi yang mungkin amalannya tidak sehebat orang-orang terdahulu. Kita hebat, atuk aku dulu tok guru, moyang aku juga tok guru, moyang lagi moyang yang buka kampung ni. Kehebatan tu semua biasanya kita tunjukkan pada orang-orang yang terdahulu, tapi yang orang-orang muda kredit sendirinya itu tidak ada. Tapi bila dah masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan martabat dan taraf mereka itu sama, hingga anak dan cucu tadi yang disayangi akan dapat berkumpul semula di rumah Allah, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
insya-Allah ada rezeki kita sambung lagi pengajian kita pada ayat surah At-Tur ayat 21 ini, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.